Pemergian Allahyarham Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin membawa kehilangan besar bukan sahaja kepada politik Sabah malah dirasai oleh ahli keluarga, sahabat serta seluruh masyarakat Kinabatangan. Anak Allahyarham Naim Kurniawan Mokhtar berkata mereka bukan sahaja kehilangan sosok seorang ayah tetapi juga nakoda utama keluarga besar di Sabah. Naim Kurniawan turut berterima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam kelancaran pengebumian Allahyarham. Bagi keluarga, saya mewakili semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat bagi melaksanakan majlis pengebumian ini. Yang paling utama adalah Tuan Yang Terutama Negeri Sabah, Tun Musa. Yang kedua adalah Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji. Semua pemimpin-pemimpin masyarakat yang ada di Sabah ini tidak mengira fahaman maupun parti turut bersama-sama bagi menjayakan majlis ini. Sementara itu, penduduk Kinabatangan turut merasai kehilangan Allahyarham Datuk Bung yang banyak membawa perubahan dalam pembangunan dan kemajuan di Kinabatangan. Kami sentiasa mengingati akan jasa baik Datuk, terutama sekali beberapa bangunan-bangunan termasuk sekolah-sekolah jalan raya. Syukur kami masih mengingati apa juga yang dibuat oleh Datuk di daerah Kinabatangan ini. Dia memang seorang bapa pembangunan lah kepada daerah kita Kinabatangan, dan kita dapat lihat ini antara jasa bakti yang beliau tinggalkan. Bila kita sebut Kinabatangan, otomatik dikaitkan dengan Datuk. Allahyarham Datuk Bung memegang tampuk pimpinan Parlimen Kinabatangan selama 6 penggal dan 1 penggal bagi Dun Lamag dan berjaya mempertahan kerusi di sandangnya dalam PRN Sabah ke-17 lalu. Sementara itu, bekas Ketua Jurulatih Sabah FC Datuk Ong Kim Swee menyifatkan pemergian Allahyarham Datuk Bung kehilangan besar dalam arena bola sepak di negeri ini. Beliau berkata hubungan profesionalnya dengan Allahyarham antara sebab beliau kembali berkhidmat bersama pasukan Sabah selama beberapa tahun lalu. Allahyarham Datuk Bung pernah memegang jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah bermula 2021 hingga 2023. Bagi saya, kita tidak memenangi sebarang kejuaraan, tetapi beliau mempercayai saya 100%, dan apabila kita mempunyai seorang pemimpin yang memberi kepercayaan dan apabila kita berjaya membawa sesuatu baik dari bidang sukan maupun apa bidang sekalipun, kita berjaya mencapai kejayaan. Dedikasi dan komitmen Allahyarham terhadap pembangunan sukan khususnya bola sepak Sabah akan terus dikenang sebagai legasi penting yang memberi manfaat kepada pasukan dan negeri. Syarikat berkaitan kerajaan GLC di Kementerian Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan digesa berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Ia penting supaya dapat memberi dividen tinggi kepada kerajaan negeri. Menterinya Datu Ewan Benedik berkata syarikat GLC termasuk SEDCO berperanan penting dalam pembangunan keusahawanan serta pelaburan negeri. Dividen itu ataupun hasil itu kemudiannya boleh digunakan untuk tujuan pembangunan Sabah. Sama ada dikembalikan semula kepada kementerian ini ataupun digunakan untuk pembangunan lain seperti pembasmian kemiskinan, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Mengenai kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan, Datuk Ewan berkata ia perlu dioptimumkan melalui platform penyelarasan yang telah wujud, khususnya Jawatankuasa Penyelarasan Pembangunan Keusahawanan, bagi memastikan tuntutan belanjawan dan keperluan pembangunan Sabah mendapat perhatian sewajarnya dalam belanjawan persekutuan. Datuk Ewan menegaskan fokus utama beliau kini adalah memastikan lebih ramai rakyat Sabah mempunyai pendapatan stabil melalui keusahawanan dan pasaran pekerjaan yang lebih aktif. Menyentuh belanjawan negeri pada 12 Disember ini, Datuk Ewan berkata ia dijangka mengekalkan asas rancangan sedia ada kerana penyediaannya telah dibuat sebelum pembentukan Kabinet baharu.
Program Sekolah Angkat Madani oleh Eskom memberi manfaat kepada lebih 300 guru dan murid SK Lihat-Lihat Sempurna. Eskom memilih SK Lihat-Lihat sebagai sekolah angkat selepas menilai keperluan di sekolah tersebut yang terletak di pedalaman dan masih berdepan kekangan kemudahan asas. Ketua Pegawai Eksekutif Eskom Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali berkata, bagi mewujudkan suasana pembelajaran lebih kondusif, peruntukan RM100,000 daripada Kementerian Kewangan disalurkan. Untuk menaik taraflah beberapa kemudahan yang berada di sini. Antara yang kita telah laksanakan adalah menaik taraf Dewan ini, memasang kipas, memasang lampu dan juga memasang sebanyak 6 buah aircon di bilik guru. Beliau ditemui pemberita selepas majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani di SK Lihat-Lihat Sempurna. Sebagai kesinambungan inisiatif Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani ini, Eskom akan terus melaksanakan program sosioekonomi dan pembangunan komuniti pada tahun depan. Selain menyampaikan mesej keselamatan komuniti sebagai sebahagian usaha memperkasa kesedaran keselamatan di kawasan S-Zone. Kemenangan Gabungan Rakyat Sabah GRS pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 isyarat jelas membuktikan rakyat Sabah mahukan kestabilan kesinambungan pembangunan selain hala tuju jelas untuk masa depan negeri. Pengarah Jentera Pilihan Raya Gagasan Rakyat, Datuk Kasim Razali berkata, rakyat di negeri ini mahu Sabah terus mengecapi kemakmuran dengan kestabilan politik dan kesinambungan hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Beliau berucap pada majlis kesyukuran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama penduduk setempat di kediaman Ketua Menteri di Kampung Serusup Tuaran. Lebih 2,000 penduduk menghadiri majlis kesyukuran ini. Keselamatan pelajar sepanjang berada di sekolah jadi keutamaan Jabatan Pendidikan Negeri. Kerana itu, keberadaan pengetua dan guru besar sepanjang sesi persekolahan penting bagi memantau aktiviti pelajar di sekolah masing-masing. Ini seiring dengan seruan Kementerian Pendidikan khususnya dalam memastikan aspek keselamatan dan kebajikan guru dan murid diberi penekanan. Dalam jelajah ini juga saya telah mengambil kesempatan untuk menjelaskan kepada semua pengetua dan guru besar tentang pentingnya kita memberikan penekanan kepada aspek keselamatan anak-anak murid kita. Anak-anak murid ini perlu dijaga, perlu kita pastikan sentiasa selamat sepanjang berada di sekolah. Beliau menyatakan demikian pada program Jelajah Madani Lanskap Pendidikan Baharu Negeri 2.0 Zon Kinabatangan di Kinabatangan. Mengenai jelajah ini, Dato' Raisin berpuas hati dengan pencapaian positif 4 pejabat pendidikan daerah PPD. Zon 5 Sandakan terdiri PPD Sandakan, Kinabatangan dan Telupit. Beliau berharap warga pendidik di Sabah bersedia bagi pelaksanaan Pelan Pembangunan 2026 hingga 2035 Kementerian Pendidikan. 397 warga Indonesia dihantar pulang ke negara asal dalam program pemindahan tahanan pendatang asing tanpa izin Parti Siri ke-21 untuk kategori usir melalui laut pada Khamis. Kesemua tahanan terdiri 286 lelaki, 76 perempuan dan 35 kanak-kanak berumur 3 hari hingga 78 tahun. Pemindahan tahanan dari Depot Imigresen Kota Kinabalu, Depot Imigresen Papar dan Depot Imigresen Sandakan ini dilaksana melalui Terminal Feri Tawau ke Pelabuhan Nunukan, Indonesia. Menurut kenyataan Pengarah Imigresen Malaysia Sabah Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusof, sehingga kini 2,251 warga negara Indonesia dihantar pulang ke negara asal, menjadikan jumlah keseluruhan parti yang dihantar pulang seramai 10,212 orang. Kesemua parti telah menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan dan dikeluarkan sijil perjalanan laksana paspor SPLP yang sah. Kekerapan program pemindahan ini tertakluk kepada tempoh masa pengeluaran SPLP pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sabah. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Selepas ini berita pagi Sarawak bersama Firdaus Arasi Idris. Salam Malaysia Madani.